Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis. Seterusnya yang saya hormati lagi kasihi barisan ahli panel yang bagi saya sangat-sangat hebat hari ini. Terasa gemetar di hati sebab pertama kali berhadapan dengan orang-orang hebat seperti ini. Alhamdulillah. Seterusnya kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memuliakan orang yang memenuhi majlis ilmu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala menaikkan darjat orang-orang yang beriman dan seterusnya orang-orang yang berilmu itu dengan beberapa darjat. Jadi cara untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan melalui majlis-majlis ilmu antaranya. Jadi saya amat berharap agar kita dapat mengambil manfaat dan faedah daripada majlis ilmu yang insya-Allah akan dijalankan melalui forum yang akan disampaikan sebentar lagi insya-Allah. Jadi sebelum kita meneruskan lagi perbicaraan kita sebelum kita meneruskan forum kita pada malam ini, insya-Allah sekejap saya ingin memperkenalkan sedikit sebanyak tentang Al-Fadhil Ustaz Ahmad Yusufi dan juga Imam Muda Fakrul insya-Allah. Jadi panel kita yang pertama iaitu Ustaz Yusufi ini, nama penuhnya ialah Ustaz Ahmad Yusufi bin Abdul Rahim Ustaz. Ahlan wa sahlan Ustaz. Jadi antara latar belakang beliau yang insya-Allah beliau adalah lulusan Universiti Al-Azhar di dalam bidang syariah dan undang-undang. Beliau juga adalah pengasas kompleks Tibun Nabawi yang mana di dalam kompleks ini mempunyai pusat rawatan Islam An-Nabawi, Mahat Hafiz An-Nabawi, pusat pengajian umum An-Nabawi dan lain-lain lagi. Beliau juga adalah penasihat kompleks ilmu Al-Azhari dan beliau juga adalah antara anggota Muslim Care, iaitu satu NGO yang mana NGO ini menjaga kebajikan umat Islam sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Kemudian beliau juga adalah timbalan Presiden Gabungan Pengawal Perubatan Islam Malaysia ataupun GAPIMA, dan beliau juga adalah penceramah jemputan di dalam program Tanyalah Ustaz. Jadi menerusi pengalaman-pengalaman yang telah saya ceritakan sebentar tadi, tidak heranlah bahawa Ustaz ini memang banyak menceburi bidang dakwah dan diharapkan agar Ustaz sentiasa istiqamah untuk membimbing Islam insya-Allah. Dan kita pergi kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Imam Muda Fakrul, yang mana kita tengok kertas sebab tak hafal nama penuh beliau ialah Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein. Baru nak bertaaruf. Asal beliau adalah daripada negeri Terengganu dan beliau mempunyai ataupun memiliki ijazah sarjana muda pengajian Islam daripada University of Science and Technology Yaman, dan alhamdulillah beliau telah menyertai program reality Imam Muda. Sebab kita panggil dia I am Fakrul. I am Fakrul, bukannya saya Fakrul, I am Fakrul, Imam Muda Fakrul. Jadi beliau alhamdulillah sehingga kini bergiat dalam bidang dakwah seperti camp, ceramah dan sebagainya, berprogram, dan dihabarkan hari ini di sini di Tersang. Nanti esok di mana Ustaz Seremban esok di Seremban pula, masya-Allah, sangat-sangat hebat. Kedua-dua ahli-ahli panel kita ni memang sangat berilmu dan sangat hebat. Jadi manfaatkanlah ilmu yang ada, insya-Allah ilmu yang akan dicurahkan itu kita ambil dan kita manfaatkannya untuk kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Jadi sebelum kita
meneruskan lagi forum kita pada hari ini. Nampak saya dah pegang mic lama ni. Okay, jadi kita ada format Ustaz. Kita ada format. Okay. Dalam forum kali ini insya-Allah kita akan ada 4 pusingan. Okay, jadi pusingan yang pertama dan kedua adalah pusingan untuk menjawab perbahasan daripada persoalan yang akan dilontarkan oleh saya sendiri. Satu round, satu soalan bagi setiap ahli panel. Kiranya kalau ada 2 round, ada 2 soalan. Begitu. Okay, kemudian pada round yang ketiga ataupun pusingan yang ketiga, insya-Allah akan dibuka soal jawab. Sesi soal jawab di antara penonton ataupun hadirin dan juga ahli panel. Tetapi kali ini kita buat lain sikit, kita tak buat ada mikrofon, tetapi insya-Allah soalan-soalan tersebut akan ditulis di atas kertas. Jadi kalau siapa yang nak bertanyakan soalan, insya-Allah boleh dapatkan kertas dan pen daripada AJK yang ada di sekitar dewan ini. Boleh saya tahu mana AJK? Tak ada pula AJK. Ada tak AJK? Okey, tu seorang. Tak apa, selepas ni insya-Allah mereka akan bersedia. InsyaAllah urus-urus kami akan bersedia daripada semasa ke semasa, insyaAllah. Dan kemudian pada round yang terakhir sekali, insyaAllah kita akan majlis akan memberikan peluanglah kepada kedua-dua ahli panel untuk menyampaikan khulasah ataupun kesimpulan daripada tajuk yang telah kita bincangkan pada malam ini. Okay, baik. Jadi tanpa meninggalkan masa lagi, mari kita mulakan forum kita pada hari ini dengan round yang pertama. Kita mulakan dengan pusingan yang pertama, insyaAllah. Jadi soalan yang pertama insyaAllah saya tunjukkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Yusufi mengenai Isra Mi'raj itu sendiri. Seperti mana kita tahu Ustaz, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang amat besar, di mana peristiwa ini dinukilkan di dalam Al-Quran dengan nama yang khusus dan juga dengan firman yang khusus, yang mana Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, yang mana Allah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Palestin. Jadi Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Mengapakah peristiwa Isra Mi'raj ini begitu besar kepada kita? Apakah hikmah yang ada ataupun apakah mesej yang tersirat di sebalik Isra Mi'raj itu secara keseluruhan? Dan juga saya nak minta Ustaz untuk mungkin menerangkan tentang kronologi bagaimana perjalanan Isra Mi'raj itu, berapa peringkatnya, secara ringkas supaya kita dapat memahami Isra Mi'raj ini sebelum kita masuk lagi ke dalam ruang lingkup ataupun topik yang akan kita bincangkan selepas-lepas ini. Fala tafadhal masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang penuh perjalanan pada waktu malam, yang penuh dengan keberkatan padanya. Linuriyahu min ayatina, bertujuan untuk memperlihatkan ayat kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Dia yakni Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Isra ayat yang pertama. Yang dihormati Ustaz Musi Majlis, yang dihormati Imam Muda Fakhrul, yang dihormati Imam Tua, yang dihormati barisan pengurusi dan ahli kuasa masjid, tak lupa kepada pegawai-pegawai, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namanya saya mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana malam yang baik ini diberi kesempatan untuk berbicara tentang satu tajuk yang besar. Soalan yang ditanya oleh
mengurusi sebentar tadi, kira-kiranya kalau dibuat satu ceramah khusus untuk menjawab terhadap persoalan dengan kronologinya, dengan perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Tetapi memadailah kalau saya boleh simpulkan begini saja. Apabila kita masuk saja dalam bulan Rejab ini, ada sepotong doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah. Rasulullah baca sepotong doa dan Rasulullah ulang. Dan Rasulullah ulang doa ini. Doanya Rasulullah sebut, Allahumma barik li bi syahri Rajab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan. Doa yang dibaca dan diulang, dan kebanyakan imam-imam dia akan baca doa ini. Allahumma barik li bi syahri Rajab, ya Allah berkatilah aku dengan bulan Rajab. Wa barik li bi syahri Sya'ban, ya Allah berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Wa ballighni bi syahri Ramadan, ya Allah panjangkanlah usiaku biar aku sempat masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Maksudnya Rasulullah SAW sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ini, ya Allah, matilah aku setelah mana aku masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah SAW. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya itu yang paling utama. Kita biasanya kita nampak raya, kita tak berapa nampak yang Ramadan itu sendiri. Kenapa Rasulullah baca doa untuk masuk Ramadan? Ulama-ulama bincang perkara demikian. Kenapa masuk bulan Rejab Rasulullah gabung terus 3 bulan? Rasulullah sebut bulan Rejab, Rasulullah sebut tentang bulan Sya'ban, dan Rasulullah sebut tentang bulan Ramadan. Ulama-ulama sebut bahawa itu satu cara Allah untuk Rasulullah nak ajar pada kita bagaimana sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan usia kita tidak sepanjang usia umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang. Allah jadikan pada umur umat Muhammad, Allah jadikan pendek saja. Umur umat Muhammad ni Allah jadikan tak sepanjang usia umat terdahulu. Umur umat dahulu semua Allah jadikan panjang-panjang. Para hadis kan baca dalam kitab, Nabi Nuh AS usianya sepanjang 950 tahun. Kita baca dalam kitab Nabi Adam AS usianya sepanjang 1000 tahun lebih. Rajin lagi kita baca dalam kitab Nabi Ibrahim AS dalam kitab Sabilul Iqtiqal wal Ilbab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad, disebut bahawa Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni kalau 120 tahun tinggal batu nisan tak boleh. Nabi-Nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang semua umurnya. Nabi umat terdahulu ratusan dan ribuan tahun. Sampai pada usia umat Muhammad Allah pendek. Allah jadikan usia kita ni, Rasulullah sebut umur ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Dalam satu riwayat yang lain tersebut, a'mar ummati baina 60 wa 70. Usia umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni masa kita hidup ni sekejap je. Tak lama pun. Tambahan pula kita tolak masa kita dalam keadaan kita tak beribadah. Kita tolak masa kita, katakanlah usia kita 70 tahun. Kita tolak usia kita 70 tahun ni, kita tolak 15 tahun belum akil balik. 15 tahun yang terawal kita tolak, tinggal 55 tahun. 55 tahun, bagi 55 tahun kita tolak masa kita makan, kita bercakap, kita berjalan, masa kita tak beribadah. Masa tak beribadah, kita ambil masa, satu je masa apa dia? Masa kita tidur. Kita tidur malam ni, setiap malam kita tidur lebih kurang 6 jam ataupun 7 jam setiap malam. 6 jam ataupun 7 jam, ulama kata kalau usia kita 70 tahun, kalau kita tidur 6 jam ataupun 7 jam, maknanya kita sudah tidur lebih kurang 20 tahun dalam hidup kita. 20 tahun kita sedang tidur. Tu baru tidur malam, baru tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, lagi lama dah kita tidur. Kita tolak 20 tahun lagi, tinggal 35 tahun. Masa kita sekejap je. Sekejap 35 tahun.
Dalam 35 tahun macam mana kita nak menandingi amalan umat terdahulu? Lalu Allah kurniakan kita bulan Ramadan. Ramadan satu hadiah yang Allah bagi pada umat Muhammad. Sebab umat sebelum daripada ini tak kenal pun bulan Ramadan. Ulama-ulama kata mereka hanya kenal 4 bulan yang masyhur. Dalam Al-Quran sebut, inna iddatash shuhur indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Disebut dalam Al-Quran, bilangan bulan ini semenjak daripada Allah jadikan langit dan bumi, Allah tetapkan masa. Selama 12 bulan kita kena hidup. 12 bulan ni selama setahun, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah ni bulan apa ya? Bulan Rajab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali Ramadan? Bila datang Nabi Muhammad. Datang Nabi Muhammad, Allah tunjulkan Ramadan. Macam mana Allah tunjulkan Ramadan? Allah jadikan dalam bulan Ramadan satu malam yang disebut dengan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lalu. Cara Allah nak tunjuk sayang pada umat Muhammad, Allah jadikan satu malam yang jauh lebih bernilai daripada 1000 bulan yang lalu. Satu malam kita dapat malam Al-Qadr, sama dengan usia kita 70 tahun beribadah pada Allah. Satu malam je, malam bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam kita mendapat sama dengan 70 tahun. Kita ambil 70 tahun. Walaupun kita kira-kira kita tolak ada lebih kurang 80 tahun dan sebagainya. Kita ambil 70 tahun. Bayangkan dalam hidup kita ni, kalau sekiranya kita dapat dalam hidup kita ni, sepanjang hidup kita dapat 10 kali je malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar maknanya usia kita beribadah kepada Allah selama lebih kurang 700 tahun. Dalam kita beribadah, kalaulah Allah kurniakan pada kita ni, dalam hidup kita ni 20 kali je kita dapat malam Al-Qadar, maknanya kita dah berusia 1400 tahun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah baca doa untuk ini. Allah dia nak tunjuk sayang daripada umat Muhammad. Sebelum daripada masuk bulan Ramadan, Allah jadikan dahulu 2 bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Rajab dan Allah jadikan bulan Sya'ban. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban bulan bersiap untuk memasuki bulan Ramadan. Kenapa kena bersiap? Kerana Ramadan bulan perlumbaan. Ramadan bulan yang kamu kena buat amalan sebanyak mungkin. Macam mana kamu kena bersiap? Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, imam baca panjang-panjang, kemudian bacaan Quran tadarus ini banyak dalam bulan Ramadan. Kamu tak terkejut. Masuk bulan Ramadan, tak berlaku kejutan bagi kamu. Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan derma-derma yang banyak. Orang yang tak pernah bangun malam, tolong bangun malam dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kamu tak terkejut dengan qiyamul lail yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Kejutan itu tak berlaku. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut dengan muka dia. Muka dia tak pernah nampak bulan-bulan lalu. Bulan Ramadan baru nak nampak. Kan masjid-masjid kita ni, awal Ramadan terkejut, orang terkejut sebelah. Awal Ramadan penuh je orang. Tengah Ramadan tinggal 2-3 sah. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudin dengan dia. Yang lain Rajibul Ghuyub semua. Allah dia nak tunjuk sayang pada kita. Allah siapkan dahulu yang persiapan masuk di bulan Ramadan. Bersiap dengan apa dia? Bersiap dengan benda yang besar. 2 bulan ini ulama kata bulan Rajab Allah suruh persiapkan akidah kepada Allah. Macam mana nak bersiap akidah kepada Allah? Allah jadikan dengan satu program yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni program pemantapan akidah yang kita nak sebut pada malam ini. Satu program yang Allah nak suruh kita mantap keyakinan, nak diajar pada kita bahawa hidup ini bukan untuk dunia. Hidup ini kami kena bersiap untuk mati. Hidup ini bukan sekadar kita hebat di dunia, tetapi kita kena hebat sampai dalam kubur, sampai kita di padang mahsyar.